Bukan nak buat 10,000 tu kena bawa ke Parlimen. Tidak. Nak buat 10,000 tu tak perlu bawa pada Parlimen. Ianya undang-undang itu boleh dikuat kuasa di bawah Akta Darurat ni. Sehingga bila tu? Sehingga darurat ni dihentikan. Ogos. Dan pada 1 bulan Ogos hanya tamat untuk kebenaran pertama Kebahagiaan Maha Mulia daripada Kebahagiaan Tuan Agong. Kalau pada 31 hari bulan Julai Tuanku memutuskan melanjutkan, maka dia boleh lanjutkan. Okey tu, pasal darurat ni tu. Ya. PH ada rayu. Dia buat satu jawatan kuasa tamatkan darurat tengah hari tadi. Ya. Kenapa UMNO, BN, walaupun kita tahu kita sokong sampai PRU, kenapa tak ada jawatan kuasa dari MKT UMNO sendiri ataupun BN sendiri melakukan jawatan kuasa tamat darurat? Itu apa yang Khalid Samad buat, kan? Takkan kita BN nak pergi menyokong pula apa yang dibuat oleh Khalid Samad. Tak sokong lah, tapi kita tak sokong darurat. Kita ada kaedah kita yang tersendiri. UMNO ada kaedah kita yang sendiri. Saya yakin hari ini Datuk Zahid pun dah memohon untuk menghadap ke bawah duli Tuanku. Amin. Sudah pastilah apabila beliau memohon untuk menghadap ke bawah duli Tuanku, salah satu perkara yang beliau akan bawa ialah tentang pemulihan demokrasi di negara ni. So pemulihan demokrasi negara ni, seperti mana yang kita tahu bahawa kita mengharapkan supaya darurat Malaysia ni kalau pun perlu, ianya harus sama seperti negara-negara lain. Maksudnya tidak ada keperluan untuk menggantung Parlimen. Kalau betul lah darurat itu diperlukan. Tetapi pada hakikatnya darurat itu tidak diperlukan. Kerana kita boleh membuat undang-undang menggunakan akta sedia ada. Kita dah laksanakan PKP 1, PKP 2, PKP bersyarat, PKP diperketatkan, PKP PKP pemulihan, kan? Tidak ada masalah, tidak perlu pun akta darurat. Kan? Negara lain mereka perlukan akta darurat untuk enact ataupun membuat undang-undang bagi membolehkan mereka membuat seolah-olah macam PKP ni. Tapi negara kita tidak ada masalah. Kita boleh buat PKP PKPB, PKPP, PKPD, tak ada masalah. Tidakkah Datuk sedar dengan kenyataan yang kita buat sekarang, termasuk saya pun menyokong apa yang Datuk cakap. Hari ini Laki Udin telah bersama dengan Saifuddin Abdullah telah melakukan satu press conference mengatakan bahawa mana-mana suara di luar sana yang menyebabkan bahawa kerajaan sekarang ialah kerajaan yang tidak cukup kerusi, melakukan darurat adalah satu kerajaan tidak salah, satu berita palsu yang boleh didakwa di bawah sekian-sekian akta yang dendanya RM100,000. Komen Datuk? Komen saya, kalau mereka meneruskan begini, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ianya mempercepatkan proses pembungkusan mereka. Jenazah parti-parti politik yang terlibat dalam agenda-agenda yang menyiksa rakyat ini akan lebih cepat dikebumikan. Tunggulah masanya. Alhamdulillah. Hari ini kamu boleh buat pelbagai bentuk SOP, kamu boleh buat pelbagai bentuk undang-undang bagi menghalalkan segala bentuk tindakan. Tetapi rakyat bukan bodoh. Kalau misalnya Tan Sri Muhyiddin masih ada majoriti, hari itu 2 orang tarik diri, sekarang dah 2 orang lompat masuk parti dia, dia dah boleh buat sidang parlimen. Tetapi kenapa dia tak buat sidang parlimen? Sebab dia tahu bahawa hari ini jumlah MP yang masih lagi menyokong Tan Sri Muhyiddin adalah sekitar 94 orang saja yang betul-betul dengan beliau. Yang lain-lain ni dalam konteks ragu-ragu. Contohnya macam Datuk Zahid. Datuk Zahid, dia masih lagi tidak mengatakan dia menarik balik sokongan. Tetapi apa pendirian dia? Tan Sri Muhyiddin tak boleh menyatakan bahawa Datuk Zahid menyokong dia, Datuk Najib menyokong dia. Betul tak? Ada ramai lagi MP-MP lain yang masih lagi belum secara terang mengatakan mereka keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional.
Itu sebab mereka tidak berani untuk adakan sidang parlimen. Walaupun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa parlimen boleh bersidang. Tiba-tiba Setiausaha Agung PAS ini mengatakan, menteri yang menjaga hal ehwal undang-undang ini mengatakan bahawa tidak akan ada persidangan sehingga 1 Ogos. Maknanya dia menolak apa yang telah pun diperkatakan oleh Kebawah Duli Tuanku. Ini boleh ditafsirkan dengan pelbagai bentuk tafsiran. Namun akhirnya ianya terletak di tangan Baginda Tuanku. Sekiranya Baginda Tuanku benar-benar mahu supaya parlimen bersidang, maka beliau boleh menjawab, Baginda boleh menjawab apa yang diperkatakan oleh Taqiyuddin. Tetapi bila kita lihat Baginda tidak menjawab dan tidak ada arahan dikeluarkan kepada Tan Sri Muhyiddin untuk melaksanakan sidang parlimen, maka kita sendiri pun faham. Itu je lah. Okey, Tuan. Niat murni kerajaan Pakatan Perikatan Nasional untuk mengadakan darurat itu Niat murni. Bagi saya betul. Bagi saya betul. Aku nak baling je kau dengan jawab. Tanya soalan tak habis gitu. Niat murni. Niat murni untuk mengadakan darurat. Kau tahu berapa orang dah bunuh diri kerana niat murni? Ya. Niat murni. Okey. Kerana semata-mata untuk kada balik. Untuk menangani masalah COVID tu, kan? Dan menggantung parlimen kerana tidak mahu ada politik terus berjalan dalam tempoh masalah COVID itu. Ya. Jadi tapi dalam masa yang sama tu, kenapa tidak ada politik di kala waktu COVID. Ya. Tetapi usaha pergi menawarkan untuk orang tu melompak parti, menawarkan pada parti politik untuk menyertai Perikatan Nasional, pergi ke Sabah, itu semua halal. Murni tu. Itu semua niat murni untuk mengekang COVID-19. Ya. Itu maksud dia. Ya. Aku rasa soalan yang kau tanyakan kat aku ni ialah soalan yang kau tahu jawapan. Ini orang tanya tu. Kadang-kadang soalan-soalan ni kita perlu senyum saja. Sebab dia tahu, kita pun tahu jawapan dia. Jadi dia kelentong kita lah tu. Okey Dato'. Kompan sebanyak 330 notis kompan telah dikeluarkan hari ini Ya. Mengikut IGB dia mengatakan 330. Ya. Mengikut IGB Itu berapa tu? 10,000 ke 20,000? 10,000. Okey. Macam mana ada yang 10 ada yang 20,000 tu? Sebenarnya 10 10,000 saja. Tak ada yang 20 tu. Dia maksimum 10. Kalau kena orang sama kena 2 kali 20 lah kot. Dia berbulan. Okey. Buat kerja sama. Mana orang yang sama lah kena. Tak ada saya baca tadi itu 20. Okey. IGB mengatakan hanya untuk kesalahan berulang. Macam mana kita nak tahu mereka ni melakukan kesalahan berulang? Adakah sistem yang mengatakan mereka Itu sebab saya dah jawab dulu. Apabila pihak polis tahan, dia tanya kau nak pergi mana? Kan? Dia orang cakap nak pergi main golf. Kan? Kau duduk mana? Kau duduk di Kuala Lumpur. Kau main golf di mana? Main golf di Selangor. Itu merentas negeri. Hanya Perdana Menteri boleh. Perdana Menteri daripada Putrajaya boleh pergi ke kampung, ke Kota Permai. Rakyat biasa tak boleh. Kan? Maka polis pun kata, okey tak apa, cik, ini saya bagi warning. Lain kali saya saman. So ada tak pihak polis rekod siapa yang diberikan warning? Tak ada. Betul tak? Jadi macam mana pihak polis nak cek sama ada seseorang itu sudah melakukan kesalahan berulang kali? You do not have the database. Yes. Jadi alasan ni tak boleh diterima dan tak masuk akal. Itu kita minta lah Datuk Seri Ismail Sabri. Kita tak boleh harap orang
yang lain dalam apa ni kabinet tu untuk bersuara. Tapi saya yakin Datuk Seri Ismail Sabri boleh lakukan sesuatu. Kan? Tolonglah nasihat Perdana Menteri ni, kan? Di kala rakyat ni amat mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Janganlah kerajaan terbalik pula mengharapkan rakyat ini membantu kerajaan dengan membayar denda yang cukup membebankan. Rakyat hari ini nak makan pun tak ada duit. Kan? Kita tengok sales restoran, sales pusat membeli belah drop. So mana nak cari? Hari ini kuasa membeli rakyat sudah berkurangan dengan begitu drastik. Mana pula nak cari extra 10,000, 10,000 10,000 untuk membayar denda. Ini melampau. It's too much. Okey Datuk, macam sebentar dulu Datuk. Kalau saya melakukan kesalahan pertama, saya dapati kadar kompon saya tetap 10,000 diorang akan bagi. So saya pergi buat keputusan kesihatan untuk minta pengurangan. Benda ni pun masih silent. Kita tak tahu berapa. Mungkin 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Dia compound tu dikeluarkan oleh polis. Ya. So macam mana kau nak pergi ke Kementerian Kesihatan? Kau cakap Kementerian Kesihatan apa? Tak, sebab dia kata kena untuk pengurangan kena pergi ke refer back. Tak boleh. Dia adalah dua entiti yang berbeza. Kerja polis lah. Polis je boleh bagi kurang. Mana boleh Kementerian Kesihatan bagi kurang? Ini yang Amir Bandu cakap tadi dalam press conference dia. Cerita pasal Abdul Hamid Badur nak tanya tu. Kita tahu dan keadaan sekarang orang Saya tak nak komen pasal Amir Badur ni lah. Tak nak komen. Saya mengucapkan selamat bersara kepada beliau. Sebab tak lama lagi beliau akan bersara, digantikan oleh IGP baru. Rakyat tengah susah tu. Sekarang ni kawan-kawan kita dah tak ada cara lain. Alung tak boleh, bank tak boleh, duit tak ada. Betul. Bila berjudi dia main online judi tau. Bila dia main online judi, ini hari punya berita, Abdul Hamid Badur sahkan pegawai JSJK Pulau Pinang lepaskan suspek Macau scam. Komen Datuk. Kita punya polis ni, kita sayang. Ini saya minta lah dengan Datuk Hamid Badur ni kan. Kalau ada sebarang salah laku anggota polis ni, tak payahlah cerita kat media. Beliau IGP, beliau boleh siasat, dan dalam tu pun ada JIPS, Jabatan Integriti. Besok lusa Ayuh Han jadi JIPS tu, suruhlah dia siasat. Kalau didapati memang betul adalah pelanggaran disiplin, buatlah keputusan, nak tukar ke, nak rehatkan ke, nak pecat daripada anggota polis ke, kan? Tapi biarlah jangan sampai moral anggota polis ni jatuh, disebabkan kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh IGP kita, Biarlah bila kita nak berpencen ataupun bersara ni, hubungan kita dengan kaki tangan kita baik, supaya kita ni bila kita pencen kita dikenang sebagai seorang ketua yang dihormati oleh anggota-anggota kita. Tapi kalau asyik keluar cerita pegawai-pegawai dia macam tu, pegawai-pegawai dia macam ni, tapi dia ada kuasa nak ambil tindakan, dia tak ambil tindakan, kan? So ianya merosakkan nama baik pasukan juga, kan? Kita minta dia kajilah sebelum dia keluar kenyataan ni. Okey. Hari ni antara tajuk yang hangat, perkataan pelacur digunakan oleh kita punya otai yang paling tua sekali, MP kita iaitu Kuli, Tengku Razali Hamzah. Komen Datuk? Saya rasa tak patut keluar perkataan pelacur. Tak patut, kan? Tak patut. Lebih lagi daripada seorang yang berumur, yang cukup dihormati, saya rasa tak perlulah sampai mengatakan bahawa PAS tu pelacur, tak perlulah. Kita faham bahawa kita mahukan PAS ini ada pendirian. Dia dah menandatangani piagam muafakat nasional dengan kita, tapi akhirnya mereka pula menyertai Perikatan Nasional, mestilah kita kecewa, betul tak? Tetapi tak perlulah sampai menggunakan perkataan pelacur, Dewan-dewan ni semua ulama, janganlah sampai guna
perkataan begitu. Kena faham juga, kadang-kadang dia orang ni dia kena fikir tentang parti dia. Parti dia ialah kurang ada peluang memerintah, kecuali di Kelantan dan Terengganu. Betul tak? Jadi mungkin dari segi mengumpul dana untuk parti tu mungkinlah tak sehebat UMNO, kan? UMNO dah 61 tahun memerintah. Betul tak? Kita pun dah kumpul duit banyak, sebab dah lama kita memerintah. Kita dah boleh buat bangunan, kita dah boleh buat itu, buat ini. Mungkin untuk pilihan raya, kita jual aset kita masih boleh survive. Tapi mungkin PAS tidak ada banyak aset untuk dijual untuk pilihan raya akan datang. Jadi, kita husnuzon lah. Ada kemungkinan besar mereka hari ini bersama dengan Bersatu untuk memastikan mereka boleh mendapat dana pilihan raya. Mereka boleh bertanding sebagai kerajaan yang memerintah. Kan? Bila bertanding sebagai kerajaan yang memerintah ni, orang nak sumbang tu senang sikit, kan? Itulah. So, kita senang je kalau mereka akhirnya di ujung-ujung tu dia kembali pada kita. Alhamdulillah. Kalau tak ada pun tak apa. Okay, Datuk. Pasti ada hikmah. Datuk, hari ini di Lebuh Raya Malaysia berlaku kesekatan yang melampau, maksudnya 10 ke 15 km, dan menyebabkan pemandu-pemandu lori yang nak menghantar barang-barang makan Korea tersekat disebabkan roadblock oleh polis. Apa keperluan polis membuat roadblock di tengah-tengah highway, sedangkan di pintu masuk tol di setiap negeri, di setiap daerah dah disekat? Kenapa? Itu sebabnya saya pesan pada abang-abang polis ni, mereka mendengar arahan saja. Tetapi bila mereka mengikut arahan itu bulat-bulat, tidak ditapis, akhirnya yang dicemooh ialah mereka. Kan? Saya tak salahkan anggota polis, mereka hanya mengikut arahan. Tapi bila menteri-menteri yang tak cerdik ni mengeluarkan arahan, sekejap lenient, sekejap ketat, sekejap lenient, sekejap ketat, sekejap lurus, sekejap U-turn, sekejap corner kiri, sekejap corner kanan, polis akhirnya jadi bangsa, dikecam oleh rakyat. Padahal dia orang ni ditugaskan jaga aman. Disuruh buat roadblock, dia orang buat roadblock. Itu hari dah tak ada roadblock dah. Sekarang ada balik. Kau ingat polis nak ke berpanas tengah apa ni? Tengah jalan, kan? Lepas tu kadang-kadang kena maki. Betul tak? Kadang-kadang kena maki. Kau ingat dia orang suka ke? Lepas tu time makan. Makan duit sendiri. Bukan dia orang ni bagi makanan. Claim pun lambat tu dengan cerita. Claim pun lambat. Kena isi borang tu kan, licin manual. Borang tak dapat claim. Ni orang tak faham. Alarm 75 sen 1 jam. Sen. 75 sen 1 jam tu. IGP je cakap. So macam mana? Itu sebab kita minta mereka yang terlibat gunakan budi bicara. Kalau tengok dah panjang sikit, bagi jalan. Kan? Bila lengang, bolehlah tahan, tanya khabar nak pergi mana, ada tak ni apa-apa, kan? Tapi kalau setiap kereta mereka tahan, mereka tanya, memang confirm panjang, ianya menjejaskan pendapatan kawan-kawan rakyat. Yang bawa Grab boleh buat 3 trip, tinggal 1 trip. Yang nak pergi makan dilanggar terserempak dengan roadblock, akhirnya sampai ke tempat kedai makan tak sempat nak makan, kena patah balik. Sebab time untuk ni pendek. Betul tak? Yang menghantar daripada Perlis nak hantar ke Johor, kan? Berapa jam tu? So kalau mereka 2-3 kali sangkut, maka barang-barang delivery ni pun lambat sampai. Dan bila terlalu banyak, akhirnya mereka menaikkan kos. Akhirnya bila barang naik, polis punya keluarga nak beli barang pun turut terpaksa bayar dengan harga yang lebih tinggi.
Ini semua orang dapat impact dia. Hanya kerana ada Perdana Menteri yang tidak berapa cerdik. Kita semua jadi bangsa. Okey. Okay, Datuk. Sementara itu, Datuk, pengerusi jawatan kuasa bebas darurat Arifin Zakaria berkata, pihaknya tiada masalah mendengar pandangan jawatan kuasa penamatan proklamasi darurat, namun harus membincangkan dulu perkara yang dibagikan. Kita negara bebas. Semua orang boleh tulis dan nyatakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Tak komen, Datuk? Ini daripada pengerusi jawatan kuasa. Bagi saya tak payah komen lah, kan? Siapa yang ada rasa tak puas hati, beritahulah kat ke bawah dulu Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kalau boleh nak hantar surat pada Agong, hantar. Lepas tu sisi kopi hantar kat semua Raja-Raja Melayu. Tapi lagi baik setiap individu rakyat kita yang tidak puas hati dengan apa yang berlaku, kan, tag ke bawah dulu Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, dekat Instagram masing-masing, dekat Facebook masing-masing, dekat Twitter masing-masing. Biar semua orang nampak dan semua orang mencontohi mereka. Bila ramai orang yang menyuarakan pandangan mereka, rasa tidak puas hati mereka, barulah mungkin ke bawah duli tuanku ini akan mengubah keputusannya, kan? Kalau tidak, dia kata, alah yang melalak Nur Madam seorang je, kan? Orang lain suka dapat denda 10,000, kan? Betul tak? Orang lain suka roadblock ni, orang lain suka sekatan ekonomi ni. Ini we got to make sure that kita punya message itu sampai kepada ke bawah duli tuanku dan Raja-Raja Melayu. Okey. Okey, Tok. Patutkah petisi dibuat supaya MT UMNO membenarkan DSN bertanding dalam PAU dan PRU akan datang, supaya boleh kelihatan dengan jelas sokongan DSN daripada kalangan rakyat selain undian daripada sosial media? Apa komen Tok? Macam mana? Patutkah petition dibuat supaya MT UMNO membenarkan DSN bertanding dalam PAU dan PRU akan datang, supaya boleh dia kelihatan? macam ni. Yes. Sekiranya kes Datuk Seri Najib ini, Ya. ketika berlakunya pemilihan UMNO, belum sampai ke Mahkamah Persekutuan, mahkamah ataupun tempat beliau boleh merayu yang paling tinggi, kan? Kalau selagi belum jatuh hukum di mahkamah yang paling tinggi, maka beliau masih lagi layak untuk bertanding. Masih ada lagi layak untuk bertanding. Tidak ada sesiapa yang boleh menghalang beliau daripada bertanding, sebab beliau memperolehi stay of execution. Apa dipanggil? Hukuman ke atas beliau itu ditangguhkan. Ditangguhkan. Jadi selagi hukuman ke atas beliau itu ditangguhkan dan rayuan dia belum sampai ke peringkat paling tinggi, dia masih boleh bertanding. Kalau ada sesiapa yang mengatakan dia tidak boleh bertanding, kita boleh cabar di mahkamah. Begitu juga untuk PRU, kan? Begitu juga untuk PRU. Tetapi kena ingatlah, untuk parti ni senang sikit.